Okey. Apa tak boleh boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Malam ini kita akan buat sambungan perbincangan satu tajuk khusus, iaitu konspirasi yang melibatkan Governor Bank Negara, Tan Sri Zeti Akhtar Aziz, mantan Governor, dalam usaha untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan saudara Wan Quraish ataupun Tun Quraish untuk meneruskan dengan sesi soal jawab, dan sesiapa yang berminat untuk bertanyakan sebarang persoalan bolehlah tulis di ruangan komen bagi membolehkan saya menjawab soalan-soalan anda. Silakan. Okey, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, satu siasatan SPRM telah dibuat. SPRM telah dibuat terhadap bekas Gubernur Bank Negara Malaysia, Okey. Zeti Akhtar Aziz, dan nampaknya beliau terlibat dengan jenayah rasuah dan salah guna kuasa. Ya. Siasatan juga telah menunjukkan yang beliau tahu tentang derma sebanyak 680 juta USD datang dari Arab Saudi, dan beliau jugalah yang menasihati Datuk Seri Najib untuk memasukkan duit itu ke dalam akaun peribadinya dan bukan ke dalam akaun UMNO. Okey. Dan Zeti juga yang bertanggungjawab memberi kelulusan untuk duit itu dibawa masuk ke Malaysia. Okey Datuk, adakah benda-benda ni semua benar? Ya, memang benar sama sekali bahawa apabila Datuk Seri Najib telah mendapat satu surat daripada Kementerian Kewangan Arab Saudi yang menyatakan hasrat pihak Arab Saudi, iaitu Kementerian Kewangannya, untuk menyalurkan bantuan, kena faham, pada sekitar tahun 2009 hingga 2011. Ketika itu berlakunya apa yang dipanggil sebagai Arab Spring, negara-negara seperti Tunisia, negara seperti Libya, negara seperti Mesir, mereka ini telah diinvade melalui dana yang datangnya daripada kerajaan Amerika Syarikat, yang telah pun disalurkan kepada aktivis-aktivis NGO yang merupakan pembangkang di negara-negara tersebut, untuk menjatuhkan kerajaan-kerajaan Islam pada ketika itu. Jadi salah satu negara yang turut menerima sumbangan daripada Arab Saudi ialah Malaysia. Malaysia telah menerima sumbangan daripada kerajaan Arab Saudi, dan ini bukan satu perkara yang pelik, kerana daripada 2004 sehingga 2014, jumlah sumbangan yang telah disalurkan oleh kerajaan Arab Saudi kepada negara-negara Islam, sama ada dalam bentuk untuk mempertahankan kerajaan seperti mana yang Malaysia dapat, ataupun untuk apa yang dipanggil sebagai bantuan kemanusiaan seperti mana yang Somalia dapat, total dia lebih kurang 115 bilion US dollar. Bukan sikit. Jadi itu sebabnya bila Datuk Seri Najib Tun Razak menerima surat daripada kerajaan Arab Saudi dan Prince Turki, daripada kerabat diraja di bawah Raja Abdullah dulu, maka beliau telah memberikan surat-surat ini untuk diteliti, disemak, diperiksa ketulinannya, sama ada dana tersebut datang daripada sumber yang halal, bukan datang daripada sumber jenayah, bukan datang daripada sumber yang ada kaitan dengan terorisme. Maka Datuk Seri Najib memberikan tanggungjawab untuk menyemak ini kepada Zeti, yang hari ini baru kita tahu melalui pendedahan yang dibuat oleh Raja Petra, rupa-rupanya Zeti memang menjalankan urus niaga haram bersama dengan Lau Teck Jo untuk membawa masuk dana daripada luar negara. Jadi memang Zeti ini digunakan oleh
suami kepada Lau Tek Jo ni digunakan oleh suami kepada Zeti untuk membawa masuk. Bukan hanya duit yang melibatkan kerajaan Saudi ni je, tapi banyak pihak. Mereka buat ni sebagai bisnes. Setiap kali duit masuk, maka ianya akan disemak sama ada duit ini datang daripada sumber halal ataupun tidak, datang daripada sumber yang mempunyai kaitan dengan terorisme ataupun tidak. Maka bila disiasat, duit ini bersih dari bersumber yang diyakini tidak ada kaitan dengan aktiviti-aktiviti keganasan, money laundering dan sebagainya, barulah Governor Bank Negara akan mengeluarkan kelulusan. Itu sebabnya yang kita hairan bagaimana dalam kes yang melibatkan Datuk Seri Najib, Governor Bank Negara sendiri telah pun mengeluarkan surat, ada lebih kurang 3 keping surat kebenaran yang membolehkan duit ini dibawa masuk. Seperti mana yang tadi disebut, memang betul Zeti lah yang telah mencadangkan supaya duit ini dimasukkan ke dalam akaun amanah Datuk Seri Najib. Dan Zeti juga yang telah memberikan saranan supaya duit ini dipecah-pecahkan transaksinya. Maknanya bukan masuk selepuk 681 juta US dollar tu, tetapi dimasukkan berperingkat. Dan ketika selepas pilihan raya umum yang ke-14, ke-13, duit ini dipulang balik secara berperingkat, bukan selepuk. Kita baru tahu hari ini bahawa arahan itu dikeluarkan untuk memastikan bahawa duit ini setiap kali transaksi bawa masuk dan bawa keluar, rupa-rupanya satu charges, satu pendakwaan telah dikenakan ke atas Datuk Seri Najib. Jadi memang Zeti ini terlibat bukan hanya untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib, tetapi akibat daripada tindakan beliau ini, isu ini telah dimonopolate oleh pembangkang, bos utama Zeti sendiri, iaitu Tun Dr. Mahathir. Dan Tun Dr. Mahathir pula akhirnya bekerjasama pula dengan Clinton Foundation yang merupakan sebuah yayasan di bawah Hillary Clinton, dan juga yayasan ini telah pun mendapat kerjasama daripada bekas Peguam Negara Amerika Syarikat Loretta Lynch untuk membuat pendakwaan ataupun saman sivil ke atas Lau Tek Jo. Peringkat awal ada nama Riza Aziz, iaitu anak tiri Datuk Seri Najib. Begitu juga Kadim Al-Kubaishi dan juga Muhammad Badawi. 4 individu yang sehingga ke hari ini tuntutan ke atas kapal telah pun digugurkan, sebab barang kes itu telah pun dijual oleh Tun Dr. Mahathir. Tak pernah dalam sejarah barang kes kapal Equanimity ni, yang merupakan sebuah kapal yang nak dirampas oleh DOJ Amerika, tiba-tiba bahan bukti ni boleh dijual. Boleh dijual. Dan yang peliknya, dijual dengan hanya separuh harga, dibeli oleh pihak yang membeli itu lebih kurang 250 million US dollar, dijual dengan hanya 126 US dollar million. Ini satu benda yang agak pelik lah. Tapi yang lagi pelik, sehingga ke hari ini bila-bila masa Tun Dr. Mahathir boleh pakai. Jadi kita fikir sendirilah. Ya. Selain daripada 680 juta duit terima Arab Saudi tadi, Datuk cakap tadi, suami kepada Zeti ada berhubung ada kerjasama perniagaan dengan Jolo, membawa wang masuk. Jadi biasanya bisnes yang dalam bentuk apa? Ini bukan bisnes. Ini contoh kalau ada orang dia ada simpan duit dekat Switzerland contohnya, kalau duit tu nak dibawa masuk ke Malaysia, sama ada ianya nak digunakan untuk kerja-kerja pembiayaan projek, ataupun nak digunakan oleh warga negara Malaysia yang mungkin terlibat dengan aktiviti haram
dan menerima rasuah ataupun sebagainya, dia simpan duit di Switzerland tapi susah nak bawa balik masuk ke Malaysia. Ini juga salah satu cara yang boleh digunakan, iaitu dengan menggunakan laluan Jolo ni untuk mendapatkan approval. Ini bukan satu perniagaan yang sah. Maksud Raja Petra tu bukan satu perniagaan yang sah. Maksud dia Jolo ini cari orang yang nak bawa masuk duit ke Malaysia, dan suami Zeti akan meminta Zeti meluluskan syarikat-syarikat yang nak bawa masuk duit ke Malaysia. Sudah pastilah kerja yang dia orang buat ni bukan kerja percuma, kan? Sudah pasti kerja yang mendatangkan pulangan kewangan. Dan bagi saya ini jelas merupakan penyalahgunaan kuasa oleh bekas Governor Bank Negara. Dan seperti mana yang didedahkan oleh saudara Raja Petra juga, bahawa Zeti dan ahli keluarganya mempunyai akaun yang dengan jumlah duit yang luar biasa, seperti mana di dalam siasatan yang dibuat oleh Law Enforcement Agency antarabangsa, mereka mendapati bahawa ada duit masuk yang cukup luar biasa ke dalam akaun Zeti dan family dia. Tapi malangnya, Governor Bank Negara sekarang ini, Samsiah, telah pun membantu untuk melindungi apabila siasatan dan audit dibuat. Dan sekarang ini ianya di dalam siasatan pihak SPRM. Cuma selagi Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, kita tak mengharapkan bahawa akan berlaku sebarang bentuk pendakwaan ke atas Zeti, kerana Zeti mempunyai suami Zeti juga mempunyai hubungan yang baik dengan Muhyiddin, dan beliau juga adalah merupakan salah seorang yang mendapat nikmat ketika Muhyiddin menjadi Menteri Pelajaran, dengan pemberian projek apa dipanggil pembekalan air bersih, dibuat perigi untuk sekolah-sekolah luar bandar di Sabah, Sarawak. Betul. Apa ni? Jadi kalau masa siasatan itu telah dilakukan, kenapa masih lagi kerajaan PN tak mau ambil tindakan selanjutnya? Maksudnya buat pendakwaan ke apa ke? Kita kena faham bahawa kerajaan yang melindungi Zeti ialah Kerajaan Pakatan Harapan. Di dalam Kerajaan Pakatan Harapan tu pun ada Muhyiddin Yassin juga, yang merupakan Menteri Dalam Negeri, yang bertanggungjawab ke atas polis pada ketika itu. Dan polis pun kita tahu bahawa Ketua Polis Negara masih lagi Ketua Polis Negara yang dilantik oleh Tun Dr. Mahathir. Kan? Peguam negara pun kita pun tahu juga bahawa peguam negara ini adalah peguam negara yang pro kepada Pakatan Harapan. Ketua Hakim Negara pun, Maimun pun masih juga Ketua Hakim Negara yang dilantik oleh Tun Dr. Mahathir. So kesimpulan dia, selagi mereka-mereka ini masih memerintah, walaupun nama kerajaan ni Perikatan Nasional, tapi hakikat dia ialah Kerajaan Pakatan Harapan 2.0. Cuma Mahathir tak ada, tapi boneka Mahathir tu masih ada, iaitu Muhyiddin Yassin. Jadi Datuk, sebenarnya perancangan konspirasi ni menjatuhkan Barisan Nasional bermula sejak bila agaknya? Dia sejak Mukris kalah sebagai Vice President UMNO. Sebab apabila Datuk Seri Najib bertanya dengan Mukris, dia nak bertanding jawapan apa, maka jawapan Mukris ketika itu ialah dia mau bertanding jawatan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Tapi selepas itu Mukris dipanggil oleh ayahnya yang menasihati beliau supaya bertanding jawatan Vice President, kerana mungkin atas faktor umur usia ayah dia yang mungkin dah tak lama lagi, maka anak dia perlu bersiap sedia untuk mengambil alih, meletakkan diri di dalam posisi yang membolehkan beliau naik, walaupun ketika Tun Dr. Mahathir sudah tidak ada. Tapi malangnya apabila Mukris mengatakan dia mahu hanya bertanding jawatan MT UMNO, ketika itu Datuk Seri Najib telah pun endorse ketiga-tiga naib presiden yang sedia ada untuk kekal, iaitu Datuk Zahid,
kedua Datuk Seri Syafiq Abdal, dan yang ketiga Hishamuddin Tun Hussein. So atas dasar itulah yang menyebabkan Tun Dr. Mahathir kecewa. Dan yang keduanya, beliau juga kecewa kerana beberapa orang seperti Datuk Seri Nazri Aziz dan juga Khairi Jamaluddin yang merupakan pencabar anak dia telah diangkat menjadi menteri. Datuk Seri Nazri ni kita tahu bahawa dia ni orang yang cukup kritikal terhadap Tun Dr. Mahathir, kan? Dan KJ pun kita pun tahu dia lawan dengan Mukris ketika jawatan ketua pemuda pun Mukris kalah. Mukris ni memang bukan macam bapak dia lah. Dia bertanding ketua pemuda kalah, bertanding ketua pemuda bahagian pun dia kalah. Dia malas gitu. Saya nak kata malas ke tak malas, tapi kalau ketika dia menjadi menteri besar ni, yang saya tahu dia kerja hari Isnin, Selasa, Rabu. Khamis dia dah balik Kuala Lumpur balik kan. Kaya. Itu masalah dia. Okey, Tok. Ya. Rakyat keliru sikit tu. Ya. Agak keliru sikit. Apabila konspirasi ni bermula daripada zaman Tun Mahathir. Okey. Jadi bila keadaan politik sekarang ni bermaknanya bukan lagi kuasa Tun Mahathir. Jadi kenapa perlu Perdana Menteri baru ni, Muhyiddin Yassin, pula nak melindungi konspirasi Mahathir, sedangkan dia bermusuh, ada konon-kononnya lah, Tun Mahathir dengan parti dia, Muhyiddin dengan parti dia. Saya nak sambung lagi, itu sebab kedua. Sebab ketiga ialah kerana kroni-kroni Tun Dr. Mahathir ni terjejas. Antara yang terjejas ialah 4 kroni Tun Dr. Mahathir, iaitu Syed Mokhtar Al-Bukhari, Malakoff, Tan Sri Francis Yeo ketika itu, YTL, begitu juga dengan Ananda Krishnan dan juga Genting. Ini 4 syarikat yang memperolehi projek pembekalan tenaga elektrik kepada TMB untuk membekalkan mereka ni syarikat-syarikat IPP, syarikat-syarikat IPP. Jadi antara salah satu tanggungjawab yang diamanahkan kepada 1MDB ialah supaya 1MDB terlibat dalam urus niaga IPP, Independent Power Producer, dan mereka telah berjaya mengambil alih 2, iaitu Genting Sanien dan juga Tanjung milik Ananda Krishnan tadi. So ini yang menyebabkan Dr. Mahathir marah kerana kroni-kroni dia yang selama hari ini dapat meraih keuntungan. Saya ambil contoh untuk subsidi bahan bakar, subsidi gas saja, 4 syarikat ni memperolehi 155 bilion ringgit dalam tempoh 21 tahun. Itu belum lagi dia membekalkan tenaga 8 sen lebih mahal daripada TNB itu sendiri. Dan bila dia bekalkan 8 sen lebih mahal daripada TNB, maka TNB pula terpaksa menaikkan kos ataupun menaikkan tarif elektrik. Akhirnya yang menjadi mangsa yang kena bayar ialah rakyat. Cuma bila Datuk Seri Najib berjaya mengambil alih 2 syarikat IPP dan anak syarikat 1MDB iaitu Edra Energy yang telah mengambil alih Genting Sanien dan juga Tanjung, walaupun baru 2 syarikat yang diambil alih dan 1MDB merupakan 14% daripada total penjanaan kuasa elektrik negara. 2015 buat kali pertamanya kita berjaya menurunkan tarif elektrik. Cuba bayangkan kalau rancana Datuk Seri Najib berjaya, separuh penjanaan oleh TNB, separuh lagi penjanaan oleh Edra Energy, 1MDB. Sudah pastilah tarif yang lebih murah, rakyat dapat nikmat. Ya. Okey, Tok, berbalik kepada Zati Akhtar tadi. Okey. Kemungkinan kerajaan PM susah nak mendakwa beliau kerana saksi-saksi penting dalam kes 1MDB dengan SRC ni tak ada tu, tak muncul seperti Jolo. Ada possibility dia senang saja. Apa ni, kes yang melibatkan SRC International ataupun kes Datuk Seri Najib ni,
kes ini tak boleh ke mana pun. Tak sepatutnya ada proses pendakwaan. Sebab apa saya kata tak sepatutnya ada proses pendakwaan? Kerana orang yang menjadi the main culprit, Jolo, tidak langsung memberi keterangan dalam kes ini. Dan orang macam Zeti yang sudah pun memberikan kelulusan untuk duit itu dibawa masuk ke dalam negara, macam mana kes ini boleh jadi kes AMLA, Anti Money Laundering Act? Siapa yang didakwa di bawah AMLA sepatutnya mereka yang tidak mendapat kelulusan untuk membawa masuk duit ke dalam negara. Tapi Governor Bank Negara telah meluluskan. Yang peliknya Governor ni langsung tak dipanggil bagi keterangan. Senyap je. Faham tak? Sekarang baru kita tahu rupa-rupanya Governor Bank Negara bukan setakat meluluskan, bukan setakat memberi cadangan apa yang patut dilakukan oleh Datuk Seri Najib, membawa masuk duit, masuk ke dalam akaun amanah atas nama beliau, memecahkan transaksi itu menjadi lebih kecil. Malah dia mempunyai hubungan dengan Jolo. Dia mempunyai hubungan dan urusan perniagaan. So, apa yang berlaku ini juga mungkin sebahagian daripada urusan beliau dengan Jolo untuk membawa masuk ke dalam negara yang akhirnya beliau sendiri dan suaminya mendapat nikmat daripada kemasukan wang ini. Jadi sepatutnya beliau juga turut didakwa, bukan setakat beliau. Maka Governor Bank Negara hari ini pun yang terlibat melindungi Zeti sepatutnya didakwa sama kerana menutup dapatan daripada Law Enforcement Agency di peringkat antarabangsa berhubung dengan simpanan Zeti yang luar biasa di luar negara. So, Datuk, siasatan salah laku Zeti ni sebenarnya dah habis ke belum sepenuhnya siasatan tu? Ini kita kena tanya dengan SPRM. Dan sekarang pun saya pelik kenapa SPRM menyepikan diri. Kalau dulu kita tengok bukan main ganas lagi, mereka ni mengeluarkan kenyataan-kenyataan, sampaikan rakaman perbualan bekas Perdana Menteri pun mereka berani keluarkan. Jadi macam mana kalau dah betul ada bukti yang kukuh Zeti menyimpan duit di luar negara dengan jumlah yang sangat luar biasa, sedangkan beliau hanya anak seorang profesor, tetapi kita tahu bahawa duit itu datang daripada sumber yang haram, hasil daripada penyalahgunaan kuasa beliau menggunakan kedudukannya sebagai Governor Bank Negara. Sepatutnya tindakan dah mula berjalan. Kalau misalnya Perdana Menteri menghentikan, seperti mana yang saudara cakap tadi, kita kena faham bahawa Perdana Menteri ini hanya boneka kepada Mahathir Mohamad. Itu sebab kes yang melibatkan Syed Saddiq, itu SPRM terang-terang beritahu bahawa duit yang sepatutnya diagihkan pada persatuan-persatuan dan NGO-NGO ini sepatutnya diberikan kepada persatuan-persatuan ini, tetapi sebanyak RM120,000 terang-terang dipindahkan ke dalam akaun BSN Syed Saddiq. Dan ini bukti yang jelas yang ada di tangan SPRM, tapi tidak dibenarkan SPRM meneruskan dengan pendakwaan kerana Syed Saddiq masih lagi dilindungi oleh Tun Mahathir. Dan ini jelas, takkan tak boleh nampak lagi kenapa Muhyiddin tak nak ambil tindakan kepada mereka yang dilindungi oleh Tun Dr. Mahathir. Kerana Tun Dr. Mahathir masih lagi bos dia. Dia hanya boneka. Ini jelas. Jadi agaknya sampai bila kita boleh heret dia orang ke mahkamah? Kita hanya boleh bawa dia orang ni ke muka pengadilan sekiranya kita berjaya menukar kerajaan. Dan 25 hari bulan ni adalah masa yang terbaik untuk ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional, bila mana permintaan rakyat yang mahukan supaya moratorium automatik diberikan kepada semua mereka yang mempunyai pinjaman keuangan
kan? Dan yang keduanya, sekiranya permintaan ahli-ahli parlimen BN BBC, Backbenchers Club, yang meminta supaya wang KWSP daripada akaun 1 dibenarkan untuk pencarum-pencarum keluarkan maksimum RM10,000. Kalau dua perkara ni tak diberikan, maka adalah wajib untuk ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional khususnya untuk menolak belanjawan 2021. Dan ini sekaligus akan menyebabkan Muhyiddin hilang majoriti di parlimen dan wajar untuk meletakkan jawatan, dan kita mengharapkan ada seorang Perdana Menteri interim yang akan dilantik oleh Baginda Tuanku sementara menunggu keputusan, menunggu keadaan menjadi reda, iaitu keadaan yang melibatkan wabak COVID-19 ni. Ya. Kawan saya John Pablo. Okey, Datuk. Apa masalah kerajaan sekarang sampai duit rakyat sendiri untuk keluarkan duit sendiri nak buat EPF pun terlalu susah nak keluarkan. Apa masalah? Adakah Dia ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kerana Muhyiddin nak menjaga air muka dia, disebabkan idea ni datang daripada Datuk Seri Najib Tun Razak. So kalau misalnya idea ni diterima oleh kerajaan Muhyiddin, maka ianya akan memberikan imej yang baik untuk Datuk Seri Najib kerana cadangan beliau telah pun diterima. Okey, yang keduanya, ada kemungkinan besar duit KWSP ini telah pun diguna pakai oleh kerajaan Muhyiddin ini, dan jumlah yang masih berbaki mungkin tidak cukup untuk membiayai pengeluaran RM10,000 pencarum-pencarum ni, ataupun mungkin RM5,000 untuk mereka yang tak ada pun sampai RM10,000. Ini perkara kedua yang mungkin berlaku. Maknanya sudah terlebih pakai, sudah terlebih pakai. Ketiga kemungkinan besar ianya disebabkan kerajaan mengharapkan duit ini untuk membiayai projek-projek yang telah diumumkan dalam belanjawan baru-baru ni. Contohnya projek yang melibatkan pembinaan jalan raya contohnya. Kalau kita lihat dulu zaman Datuk Seri Najib, kita telah pun mengambil alih PLAS dengan menggunakan duit 1M, menggunakan duit KWSP. 49% saham PLAS telah dibeli oleh KWSP. So sudah pastilah ada perancangan yang menyebabkan Muhyiddin tidak mahu membenarkan perkara ini berlaku dan mengarahkan Bank Negara mengeluarkan kenyataan-kenyataan bodoh untuk memberikan justifikasi tindakan Muhyiddin. Kononnya larangan untuk mengeluarkan duit ini dibuat bagi memastikan kestabilan ekonomi contohnya, kemampanan ekonomi contohnya, kan. Ini semua alasan je. Alasan untuk justify tindakan Muhyiddin. Okey. Okey, Datuk. Berbalik pada kes Datuk Seri Najib. Apa ni pasal Jolo ni. Okey. Maklumat daripada satu sumber mengatakan Jolo ni tak ada dalam senarai merah wanted Interpol. Ya. So kenapa Kita dalam tahu bahawa Jolo tidak ada dalam senarai red alert Interpol. Sebab IGP kita ni penipu. IGP ni, Ketua Polis Negara kita ni, Hamid Bador ni, penipu. Dia mengatakan bahawa kita dah pergi mencari, susah nak cari, dia berlindung di Macau, kemudian dia buat cerita kerajaan Macau melindungi Jolo dan sebagainya. Tapi macam mana kalau nama Jolo sendiri tak ada dalam senarai orang yang dikendaki oleh Interpol? Maknanya tidak ada laporan polis ataupun laporan kepada pihak Interpol, tidak ada sebarang usaha yang dibuat oleh pihak polis Malaysia untuk mendapatkan Jolo ini untuk dibawa pulang. Faham tak? Yang dia beri gambaran pada kita, Jolo dah makin sukar untuk dikenal pasti, muka dah jadi macam beruang, jalan dah macam seladang. Ini semua benda-benda bodoh yang dinyatakan oleh IGP.
Dan IGP macam ni yang rupa Azmin yang jelas satu Malaysia satu dunia boleh nampak dengan jelas, tapi dia seorang je nampak kabur. Orang macam ni masih dikekalkan jadi IGP. Macam mana tak melingkup negara ni, kan? Itu sebabnya kerajaan Muhyiddin ni, InsyaAllah lah kalau diizinkan Allah Ta'ala 25 ni bila jatuh, salah satu perkara utama yang kita perlu pastikan, kita kena tukar IGP ni. IGP kita kena tukar, ketua peguam negara kita kena tukar, ketua hakim negara kita kena tukar, kerana mereka-mereka yang dilantik oleh Mahathir jelas adalah mereka-mereka yang mempunyai political inclination kepada Pakatan Harapan, dan memang kerja dia mengerjakan orang-orang Barisan Nasional. Tapi kenapa selalu nama Jolo perlu disebut dalam mahkamah kalau dia tak ada orang kata senarai? Itu sebabnya kalau nak ikutkan, kalau dah semua kenyataan-kenyataan yang diberikan oleh saksi mengatakan Jolo yang mengarahkan dia buat ni, Jolo mengarahkan itu, Jolo mengarahkan ini, kalau semua sekali saksi-saksi yang dibawa oleh pendakwa mengatakan bahawa mereka buat perkara-perkara yang salah dari segi undang-undang ini di atas arahan daripada Jolo, maka kalau arahan itu datangnya daripada Jolo, Jolo lah orang yang sepatutnya didakwa di mahkamah. Jadi sekarang ni kita patut faham kenapa Tun Dr. Mahathir Mohamad mengatakan bahawa amat merugikan sekiranya Jolo dibawa pulang. Memang rugi, bukan negara yang rugi, yang rugi Mahathir. Kerana bila Jolo dibawa pulang, baru kita akan tahu segala-galanya. Segala-galanya akan terdedah. Sama ada hubungan Jolo, bapa Jolo dengan Mahathir, hubungan di antara Jolo dengan Zeti, hubungan antara Jolo dengan Nick Faisal, Jolo dengan Joanna, semua ni akan terungkai dan akhirnya akan membebaskan Datuk Seri Najib. Faham tak? Jadi siapa yang rugi sebenarnya? Yang akan rugi ialah Mahathir. Nombor 2 yang akan rugi ialah boneka Mahathir, Muhyiddin Yassin. Nombor 3 yang akan rugi ialah mereka-mereka yang akan beratur untuk pergi ke Sungai Buloh. Orang macam Zeti, orang macam manusia-manusia yang sepatutnya dihadapkan ke muka pengadilan. Ram Karpal yang telah pun meminta kerjasama daripada Tan Sri Apandi Ali untuk mereka satu cerita, menangkap Datuk Seri Najib, menahan dan mendakwa dia. Dan bila ditanya kenapa nak kena tahan dan dakwa Datuk Seri Najib, jawapan Ram Karpal, dia kata semua orang benci Najib. So what the hell is this? Kan? Inilah law of the jungle yang dilaksanakan oleh kerajaan Pakatan Harapan. Kerana orang-orang di AP tak suka dengan Datuk Seri Najib, maka Datuk Seri Najib perlu disumbat dalam penjara. Mana boleh? Kan? Contohnya macam Ram Karpal. Walaupun kita nak sangat dia duduk dalam penjara, kita nak sangat orang macam Zeti duduk dalam penjara, kita kena berikan satu pengadilan yang saksama. Maknanya kita hadapkan mereka ke muka pengadilan, bagi mereka fair trial. Jangan jadi macam sekarang, campur tangan Muhyiddin, campur tangan Hamzah Zainuddin. Kita tak nak macam sekarang. Kita nak pastikan bahawa lepas ni mereka-mereka yang perlu kita hadapkan ke muka pengadilan adalah kerana tindakan mereka yang salah, penyalahgunaan kuasa, kan? Bukan kerana political prosecution. Tak boleh lagi kita buat macam apa yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin. Zaman dia bersekongkol dengan Lim Guan Eng, dia biarkan apa yang Lim Guan Eng buat. Dia tahu pasal kes terowong, dia diam. Diarahkan SPRM, jangan ambil tindakan apa-apa. Tapi bila time Lim Guan Eng sudah menyokong Anwar Ibrahim, tak nak menyokong dia, dah jadi seteru politik, dah jadi musuh politik, barulah dia suruh SPRM untuk mendakwa Lim Guan Eng. Adil ke macam ni? Kita tak nak benda ni berlaku. Sekiranya diizinkan Allah Ta'ala, Barisan Nasional kembali berkuasa. Ini tak sepatutnya berlaku. Kalau Barisan Nasional buat benda yang sama, maka tanggungjawab kita untuk menegur kerajaan Barisan Nasional.
Kalau dapat terpaksa jadi pembangkang ketika itu, pembangkanglah kita, kan? So, Datuk, dalam isu ni, Datuk, apa pendapat Datuk bahawa Nik Faizal dan lain-lain eksekutif China dalam YNDP begitu patut disenaraikan dalam lis merah Interpol bersama dengan Jolo? Itulah saya cakap, masalahnya sekarang ni, adakah kerajaan Pakatan Harapan mahu mereka ini dihadapkan ke muka pengadilan dan the truth will prevail? Mereka tak nak. So kalau kerajaan Pakatan Harapan tak nak hadapkan Jolo, Nik Faizal dan mereka-mereka yang lari ke luar negara ni ke muka pengadilan, takkanlah kerajaan boneka kepada PH, iaitu PH 2.0, Muhyiddin Yassin ni, nak bawa dia orang ni ke muka pengadilan. Ini akan menyebabkan Datuk Seri Najib terlepas daripada sebarang tuduhan. So they will never do it. Kalau senarai nama diorang ni ada dalam red list, kemungkinan senang dikesan lah. Kalau ada dalam red list Interpol dah lama dah, 2 tahun yang sudah dah dapat tangkap. Bukannya sekarang, sebab tak pernah nama ni diberikan. Cuma rakyat Malaysia ni ditipu, dikencing bulat-bulat oleh IGP ni, kan? Ada baiknya kita hantar IGP ni pergi tanam jagung balik semula. So dia jaga kebun dia tu kat Negeri Sembilan. Okay, apa harapan Datuk agar kes ni kita boleh heret diorang ke mahkamah? Saya mengharapkan kerajaan dapat tukar. Itu je. Selagi kerajaan ni tak ditukar, tak dikembalikan kerajaan yang boleh menjaga. Yang penting sekali hari ni, bukan kita nak ambil tindakan kepada mereka-mereka yang menyalahguna kuasa ni. Yang paling penting hari ni, kita nak pulihkan ekonomi negara ni supaya pertama, aktiviti ekonomi dapat berjalan seperti biasa. Tak nak lagi PKP yang, bagi saya PKP bodoh ni, untuk menyelamatkan Tengku Muhyiddin bagi mengekalkan dirinya sebagai Perdana Menteri. Cukuplah. Engkau nak kalau dia nak buat PKP dekat parlimen supaya tak ada orang boleh pergi parlimen dan tak ada orang boleh buat undi tak percaya kepada dia, tak ada orang boleh tolak belanjawan dia, buatlah. Kan? Tapi bila dia dah aniaya rakyat, dia paksa rakyat untuk duduk di rumah, berhenti daripada menjalankan kerja-kerja mencari nafkah untuk keluarga ni semua. Ini bagi saya, ini musibat memang, minta maaf cakap lah. Satu benda yang bagi saya cukup mementingkan diri dia. Semua aktiviti ekonomi kita ni hampir lumpuh akibat nafsu serakah Muhyiddin ni nak kekal jadi Perdana Menteri. Yang ini kita faham. Dan hari ni kita nak beritahu, kalau lepas ni kerajaan bertukar, kita akan pastikan juga mereka yang bersekongkol, termasuklah mereka-mereka yang memberikan kerjasama, tak kira lah dipaksa oleh Muhyiddin, macam Nur Hisham ke, kan? Mereka yang memberikan kerjasama, memberikan data-data yang tidak tepat, kan? Memberikan angka-angka yang palsu, mereka ini semua sewajarnya kita hadapkan ke muka pengadilan. Hari ini berapa? 1217. Kenapa kita tak dapat data macam dulu? Kenapa? Kenapa hari ini diberikan angka? Saya nak tanya, 1217 orang. Mereka duduk hospital mana? Sebab kita juga ada kawan-kawan di hospital. Kita tanya, bila kita dapat tahu tinggi jumlah yang dilaporkan. Sepatutnya kalau setiap hari 1,800, 700, maknanya hospital-hospital kat Malaysia ni dah penuh. Kita tengok tempat kuarantin yang disediakan di MAEPS. Sepatutnya hari ini sudah penuh. Sekiranya benar apa yang dilaporkan kepada kita. Kalau jumlah mereka yang positif itu, jumlah dia beribu-ribu dah. Sekarang ni, berapa total semua sekali? Yang masih aktif, kan? Sepatutnya jumlah katil pun tak cukup. Jadi nak tipu macam mana?
Terangkan. Saya cabar Nur Hisham ni, terangkan. Di hospital sekian, berapa jumlah dia. Itu sebab hari ni saya nak beritahu, sebaik saja Muhyiddin jatuh 25 hari bulan ini, saya mencadangkan kerajaan baru. Perkara pertama yang sepatutnya kerajaan baru ni buat ialah menyiasat data-data yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Kena ada satu jawatan kuasa yang menyiasat, nak memastikan bahawa angka ini adalah angka yang tulen, bukan angka yang diada-adakan bagi menjayakan agenda politik Muhyiddin mengekalkan kuasa sebagai Perdana Menteri. Ini perlu ada. Kena ada jawatan kuasa khas. Kalau perlu buat RCI, Royal Royal Commission of Investigation. Kalau perlu kita buat, kita buat. Kerana inilah yang menjadi punca hari ini, akibat dimomokkan dengan cerita COVID-19 ni, akhirnya ekonomi Malaysia berada dalam keadaan yang cukup malang. Dan kita tak boleh salahkan Muhyiddin saja. Kita kena ambil mereka-mereka yang bekerjasama, sama ada secara paksa ataupun mereka yang secara sukarela membantu Muhyiddin menipu. Mereka juga wajib kita hadapkan ke muka pengadilan. Kena ada jawatan kuasa khas yang dibentuk untuk menyiasat benda ni. Kerana apa yang berlaku daripada bulan Mac sampai hari ini, kesan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia, kesan ekonomi setiap isi rumah, kesan ekonomi negara terhadap negara, ianya memakan masa yang terlalu lama untuk dipulihkan. Ini penting. Okey, ada soalan lain? Baik, Dato'. Ya. Berkenaan dengan kes Wan Bibi perkara yang sedang berjalan sekarang ini, kita korek daripada awal kejadian. Yang pertama, banyak pembongkaran berkenaan dengan ketidakadilan dalam dari segi penyiasatan dan pendakwaan. Contoh, sekarang terbongkar kisah berkenaan dengan kertas pendakwaan. Ya. Ya. Sama ada kertas pendakwaan itu dibuat untuk dibuat pendakwaan itu sebelum sebarang laporan dibuat terhadap skandal kes penyelewengan dana Wan MBB. Salah seorang yang terlibat dalam konspirasi ini ialah Tan Sri Gani Patail. Okey, kita kena faham Tan Sri Gani Patail ini memang mempunyai hubungan yang baik dengan Muhyiddin. Beliau adalah salah seorang yang terlibat bersama dengan Zeti, bersama dengan beberapa orang Tan Sri, yang akhirnya benda ini telah bocor kerana salah seorang daripada Tan Sri, seperti mana yang Mahathir sendiri cakap, telah memaklumkan kepada Datuk Seri Najib tentang rancangan mereka untuk melakukan kudeta, mengambil alih kerajaan. Dan daripada maklumat itu, Datuk Seri Najib telah membuat rombakan kabinet sehari sebelum mesyuarat kabinet. Mesyuarat kabinet yang Muhyiddin nak keluarkan charge sheet palsu. Kononnya, macam mana Gani Patail hari ini mengumumkan mereka menubuhkan task force. Task force terdiri daripada pegawai daripada polis, pegawai daripada Bank Negara, pegawai daripada SPRM dan AG. Macam mana hari ini tubuh task force hari ini sudah ada charge sheet. Ini jelas membuktikan bahawa mereka ini ada konspirasi politik ataupun mereka ini terlibat dalam kudeta. Kudeta ni kena ingat, kalau mereka ni, kalau Datuk Seri Najib ni jahat lah, Muhyiddin ni bukan setakat dah didakwa, dah mati di tali gantung. Kerana cubaan melakukan rampasan kuasa daripada sebuah kerajaan yang dipilih melalui proses demokrasi secara sah. Ini treason, act of treason. Maknanya pengkhianatan kepada negara. Hukum gantung. Tapi ada kita tengok Datuk Seri Najib gantung Gani Patail, gantung Zeti,
gantung apa ni Muhyiddin Yassin? Ada? Tak ada. Dia tidak berbuat demikian kerana dia the gentleman. Kalau nak dikira selepas saja Muhyiddin Mahathir bekerjasama dengan DAP, adakah Dato' Seri Najib tidak tahu kekayaan anak-anak Mahathir? Ada dia kerjakan anak-anak Mahathir? Ada kita tengok polis atau SPRM menggeledah rumah Mahathir, bawa keluar Bugatti Veyron ke ataupun kereta-kereta mewah anak-anak dia, bawa keluar jam-jam tangan mewah anak-anak dia seperti mana yang dia buat pada Dato' Seri Najib? Ada? Tak ada. Jadi saya nak beritahu, benda ni semua berlaku ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri. Kerana Mahathir ni hati dia hitam. Hati busuk dia yang membolehkan dia buat benda-benda kepada anak kepada Tun Razak, iaitu orang yang telah mengutip dia setelah UMNO membuang dia. Tengku Abdul Rahman membuang dia daripada UMNO. Tun Razak mengutip Mahathir, mengangkat dia menjadi Menteri Pelajaran, groom dia. Malah Tun Razak sebelum meninggal dunia membisikkan kepada Ghaffar Babar dan juga kepada Tengku Razali Hamzah bagi kepada Tun Mahathir dulu menjadi Perdana Menteri. Kena ingat tu. Baik, Tok. Pembongkaran demi pembongkaran dilakukan. Antara yang disebut oleh Dato' ini berkenaan kertas pendakwaan satu. Yang kedua dan banyak lagi, akhir-akhir ini timbul berbagai pembongkaran tentang... Ya, saya baru teringat ni. Ini mungkin saya ada sedikit confused tadi yang mengeluarkan kenyataan yang meminta supaya Tengku Razali dan juga siapa nama? Ghaffar Babar beri laluan dulu kepada Mahathir. Itu mungkin Tun Hussein On. Saya mungkin dah terconfuse. Ya. Baik, Tok. Seperti mana pembongkaran demi pembongkaran sedang berlaku sekarang pun, saya ke saat semalam pun saya ada terbaca lah berkenaan pembongkaran oleh RPK, Raja Putra Kamarudin, berkenaan dengan Perkhidmatan Jati satu. Yang kedua yang latest kali ini yang saya terbaca berkenaan dengan Jolo ada di dalam itu dah jawab list Interpol. Interpol. Baik. Kadar pembongkaran demi pembongkaran kita buat, adakah sebarang laporan rasmi dibuat berkenaan dengan pembongkaran yang telah kita buat ini? Artinya kita mendapati bahawa berlaku macam satu fitnah untuk menjatuhkan. Dia macam inilah. Saya rasa tentang ZT ni dah lama dah kita buat. Laporan polis pun ada. Saya rasa orang yang buat laporan SPRM pun ada. Cuma masalah hari ini, perlukah kita membuat laporan polis lagi? Dalam keadaan kita tahu keadaan bila mana Hamid Badu menjadi IGP ni, orang yang buat laporan tu yang akhirnya akan didakwa di mahkamah. Contohnya saya buat laporan ke atas Amhari yang mengaku dalam mahkamah dia menerima rasuah daripada Jolo 200,000 US dollar untuk beli rumah dia. 3.7 juta ringgit diterima di dalam akaunnya di BSI Switzerland. Saya report polis, saya didakwa di mahkamah. Saya report polis ke atas Azmin Ali. Saya duduk lock up satu malam. Jadi apa perlunya kita buat report polis sekarang? Dan saya yakin ramai pihak yang telah membuat laporan ke atas mereka-mereka ini. Dan saya nak beritahu, sekiranya kita mengeluarkan kenyataan macam malam ni, polis tonton. Polis juga boleh membuat laporan polis ke atas apa yang kita perkatakan. Dan siasatan boleh dibuat. Siasatan boleh dibuka. Malah, seperti mana yang didedahkan oleh Raja Petra,
kes yang melibatkan skandal ZT ini sudah pun disiasat oleh pihak SPRM, sudah bersedia untuk didakwa oleh pihak SPRM. Persoalan dia, kenapa sehingga hari ini tidak didakwa? Itu sebab saya punya pendirian simple. Saya sudah hilang kepercayaan kepada IGP. Itu menyebabkan saya akan fikir 10 kali untuk membazirkan masa saya pergi ke balai polis. Dan saya juga yakin bahawa kalau kita membuat laporan kepada pihak SPRM akhirnya walaupun sudah dibebaskan oleh Pak La daripada Badan Pencegah Rasuah menjadi Suruhanjaya Pencegah Rasuah, tetapi akhirnya SPRM juga bertindak atas nasihat daripada Perdana Menteri, atas nasihat daripada Muhyiddin. So no way manusia-manusia yang dekat dengan Mahathir ini akan dibawa ke muka pengadilan. Kerana kalau dibawa ZT ke muka pengadilan, maka akan terbongkarlah kaitan antara ZT juga dengan Tun Mahathir Mohamad, bos kepada Muhyiddin. Maka akan terbongkar juga penglibatan Muhyiddin yang telah bersetuju dengan Mahathir untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. So dia akan berangkai. Jadi ada benda yang kita perlu bawa ke balai polis. Kalau rumah kena pecah ke apa, mungkin pihak polis biasa ni, kalau benda ni tak sampai ke level IGP, tak sampai ke level Menteri Dalam Negeri, tak sampai ke level Perdana Menteri, mungkin ianya akan disiasat. Tapi kes-kes yang berprofil tinggi macam ni, I will not waste my bloody time. Okey, clear. Satu Okey. bagi saya soalan saya, apa pendapat anda tentang peninggalan tindakan dari segi undang-undang dan juga peraturan, di mana sepatutnya jolo dan kumpulan-kumpulan yang terlibat untuk mereka ni bersekongkol untuk menjatuhkan imej Datuk Najib, untuk memfitnah Datuk Seri Najib ni, sepatutnya mereka ni sudah diketahui keluar dari negara. Sepatutnya pihak sama ada PDRM atau SPRM bertanggungjawab untuk berhubung dengan Interpol untuk mengesan dia orang ni. Jadi seperti mana yang dikatakan oleh Datuk tadi, maknanya saya nak tanya Datuk, patutkah dia orang ni kita buat satu laporan meninggalkan tanggungjawab, tidak menjalankan Laporan ke atas siapa? Maknanya laporan kepada pihak Interpol untuk mengesan dia orang di luar. Jika gagal membuat demikian dan membuat press conference oleh pihak-pihak tertentu yang pihak berkuasa mengatakan akan tangkap dolo anytime, akan tangkap dolo dalam masa sebulan, so bermacam-macam press conference kita dengar pengakuan tersebut. Tapi di sebaliknya apa yang dia cakap itu dia tidak betul lah. Maksud dia Interpol. Kita ringkaskan bahawa kenapa kita tak boleh lapor kepada pihak polis bahawa IGP telah menipu, kononnya mahu menangkap, kononnya polis sedang mencari menggunakan kerjasama Interpol dan sebagainya, sedangkan ianya semua tipu. Persoalan dia, kalau kita report kes yang melibatkan Azmin Ali, ada tak sebarang tindakan diambil? Tak ada. Kalau kita report kes yang melibatkan pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, ada tak tindakan diambil? Tak ada. Kalau kes yang melibatkan mereka-mereka yang mempunyai hubungan baik dengan IGP pun tak diambil tindakan, bagaimana mungkin kalau kita buat report polis ke atas IGP akan ada tindakan? No way. Kalau nak ikutkan, kita pun boleh dakwa Tommy Thomas. Cuma masalah Tommy Thomas ni, dia di bawah Perlembagaan Persekutuan, bawah perkara 145, dia ada hak dia, sama ada dia nak mendakwa ataupun tidak. Itu sebab kita tak boleh nak teruskan dengan legal proceeding. Kalau kita teruskan dengan legal proceeding tapi tak boleh mengenakan dia, sebab itu memang hak dia, hak yang termaktub dalam perlembagaan. Dia boleh gugurkan pertuduhan pada sesiapa saja,
Dia boleh dakwa sesiapa saja. Malah ke bawah duli yang Maha Mulia yang Tuan Agong dan Raja-Raja Melayu pun dia boleh dakwa di Mahkamah Khas. So, bagi saya simple saja. The only way, kita kena tukar kerajaan. Dan kita tak boleh tukar kerajaan tu gantikan dengan kerajaan yang ada kaitan dengan DAP, gantikan dengan kerajaan yang masih ada kaitan dengan Mahathir. Sampai bila pun kita tidak boleh membuat perubahan. So the only way you nak bawa perubahan ialah pastikan ada kerajaan yang boleh berlaku adil. Boleh membiarkan mahkamah ini berjalan dengan bebas. Boleh biarkan AG Chambers melakukan pendakwaan kepada mereka yang sepatutnya, tidak ada sebarang perlindungan politik. Barulah kita boleh melihat dan yang seterusnya tidak ada campur tangan daripada Ketua Hakim Negara dalam kes-kes. Contoh macam kes Lim Guan Eng. DPP minta supaya dibebaskan. Tapi bila ada campur tangan daripada Tan Sri Richard Malanjun, Lim Guan Eng dibebaskan dan dilepaskan. Tak boleh dakwa lagi dah. Kan? Bila Mohsin minta supaya dikaji semula, disemak semula, dilakukan semakan ke atas keputusan yang dibuat oleh Hakim Datuk Hadariah, pagi sepatutnya berlaku semakan tu, sepatutnya Hakim Datuk Abdul Karim yang mengambil kes itu, tiba-tiba datang arahan daripada pejabat Ketua Hakim Negara yang meminta Hakim Datuk Abdul Karim ditukarkan dengan Hakim Datuk Hadariah balik. Jadi Hakim Datuk Hadariah mengadili kes yang melibatkan membuat semakan ke atas keputusan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Itulah betapa beratnya kerajaan Law of the Jungle, Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan 2.0 ini. Jadi saya rasa cukuplah untuk malam ni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.